Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 6 KSSR Sains. Okey, hari ini kita berada lagi pada muka surat 124 lagi, tapi kita berada pada soalan kuis pula. Jom kita bincangkan soalan kuis. Okey, kita tengok dulu kejap. Okey, saya rasa hari ini kita bincang soalan kuis saja. Okey, yang pertama. Antara berikut, yang manakah menunjukkan jarak pergerakan yang paling pendek dalam satu jangka masa yang sama? Maksudnya, dalam satu jangka masa yang sama, dia gerak paling pendek. Maksudnya paling, jarak pergerakan paling pendek, maksudnya paling lambat lah. Maksudnya dia paling lambat dia berjalan. Dalam masa 1 jam lah contohnya. Sebab ni kan, yang pertama 80 km per jam, yang kedua 120 km per jam dan yang ketiga adalah 95 km per jam. Maksudnya manakah jarak pergerakan paling pendek? Maksudnya manakah yang paling lembab sekali? Paling lambat sekali lah. Sudah tentu jawapan dia yang 80 km per jam. Jadi awak bulatkan jawapan 80 km per jam ni. Sebab dalam 1 jam dia boleh cuma jalan 80 km je. Kalau yang 120 ni, 120 km dalam masa 1 jam. Jauh dia boleh pergi. 120 km dia boleh pergi dalam masa 1 jam. Kalau yang 95 km per jam ni maksudnya dia boleh jalan 95 km ke depan dalam masa 1 jam je. Jadi yang paling lambat adalah yang 80 km per jam. Sebab tu kalau dalam kereta, bila dia meter dia tunjuk 80, maksudnya dia slow. Kalau dia 95 lagi laju, 120 lagi lah laju kan. Sebab lagi jauh dia nak pergi. Faham Okey, seterusnya yang kedua. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 3 jenis kereta mainan iaitu P, Q dan R untuk bergerak sejauh 3 meter. Okey, sekarang ni kita malarkan jarak dia 3 meter. Nak jalan 3 meter ni. Okey, kereta PQR, kemudian masa yang diambil. Untuk kereta P, 5 saat. Untuk kereta Q, 6 saat. Untuk kereta R, 3 saat. Maksudnya yang paling laju siapa? R lah. Sebab R 3 saat je, zoom, dia dah sampai dah 3 meter. Kalau P tu 5 saat, kalau Q 6 saat baru sampai. Jadi, kereta mainan apa yang bergerak lebih perlahan daripada? Ni tengah-tengah lah ni. Jadi, ayat dia, kereta mainan P. P tu tengah-tengah lah. Kereta mainan P bergerak lebih perlahan daripada kereta mainan R. Sebab R tu lagi laju kan. Nampak je senang tapi susah nak kena fahamkan ni konsep dia. Kereta mainan P bergerak lebih perlahan daripada kereta mainan R. Maksudnya R tu lagi laju lah. Tetapi lebih laju daripada kereta mainan Q. Sebab Q tu paling lambat. Kan? Jadi saya ulang sekali lagi. Kereta mainan P bergerak lebih perlahan daripada kereta mainan R. Tetapi lebih laju daripada kereta mainan Q. Okey, boleh dapat soalan ni. Alright, jadi info klik. Setiap kenderaan yang bergerak di jalan raya mempunyai meter kelajuan yang dipasang di panel hadapan tempat duduk pemandu. Awak pun perasan kan, kereta mak bapak awak kan. Meter kelajuan atau speedometer. Itu namanya speedometer. Ini penting untuk menunjukkan bacaan kelajuan kepada sesebuah kenderaan dalam unit kilometer per jam. Ni dalam kereta kita biasa macam ni kan. Awak pun dah buat speedometer awak gitu kan. Kalau awak ikuti saya punya video yang sebelum ni, awak dah buat video, dah buat speedometer kan. Okay. Berfikir sejenak. Adakah objek yang pegun mempunyai kelajuan? Mengapa? Sebenarnya ada kelajuan tak? Kelajuan kalau nak tahu ada ke tidak, kita kena ingat. Kelajuan tu adalah jumlah jarak bagi jumlah masa. Adakah kereta tu bergerak? Tak ada jarak kan? Dan masa pun dia tak ambil. Jadi, adakah dia ada kelajuan? Sebenarnya ia tiada kelajuan sebab dia tak ada jarak nak bagi dengan masa tu. Masa pun tak ada. Kan? Berapa jam, berapa minit kan? Masa mungkin ada. Kita letak barang tu dekat atas meja selama 1 jam. Tapi dia tak ada jarak. Dia tak bergerak ke mana-mana. Jadi, kosong bahagi dengan apa-apa pun tak boleh kan. Jadi, maksudnya, dia tidak mempunyai kelajuan. Okey. Kenapa? Sebab dia tidak bergerak ke satu titik lain. Maksudnya, dia dekat titik tu saja. Okey. Apakah faktor lain yang mempengaruhi masa yang diambil oleh objek yang bergerak? Maksudnya, apa dia? Okay, kita sambung dulu. Bagaimanakah kelajuan mempengaruhi masa yang diambil untuk suatu objek bergerak pada jarak yang ditetapkan? Mari kita lakukan aktiviti seterusnya. Okey. Aktiviti seterusnya nanti, kat sini, hubungan antara kelajuan dengan masa adalah aktiviti yang agak berat sikitlah. Okay, maksudnya kita nak tahu. Adakah kelajuan tu mempengaruhi masa objek bergerak? Maksudnya kalau kereta tu lagi laju, saya ulang balik semula. Apakah kelajuan mempengaruhi masa yang diambil untuk suatu objek bergerak pada jarak yang ditetapkan? Maksudnya, contoh kita buat 3 meter. Adakah kalau kita lagi laju, lagi cepat sampai? Masa dia. Ataupun kita laju, kita slow ke sama-sama sampai lambat? Atau sama-sama sampai cepat? Jadi, adakah kelajuan tu dia mempengaruhi?
Kalau ikut logik mestilah kan. Lagi laju kita lagi cepat dah sampai. Jadi nak tahu tentang eksperimen itu, nak tahu, kita akan kaji pada muka surat 125 nanti. Kita akan bincang bersama-sama. Nantikan video terbaru daripada saya. Okay, kita akan bincang tu. Okay, jadi kalau nak tahu, teruskan subscribe dan nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.